Hai, Assalamualaikum. Okey, Cikgu Rashidah kembali lagi ya. Untuk sains tahun 1. Okey, untuk hari ini kita akan sambung tajuk bumi lagi, tapi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tanah. Okey, masih lagi di bawah tajuk bumi ya. Tapi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tanah. Okey, dah bersedia ke? Okey, cikgu akan guna juga buku teks. Okey, boleh standby buku teks dekat sebelah. Okey, sebab sebagai rujukan lah. Okey, tapi mula-mula kena dengar dulu penerangan cikgu. Boleh ya? Baik, sebelum tu kalau siapa yang belum subscribe YouTube cikgu, boleh ya cikgu minta tolong untuk subscribe YouTube cikgu. Okey, bagi yang dah pun subscribe, terima kasih. Terima kasih sangat cikgu. Minta kamu nak sampaikan salam cikgu pada mak ayah kamu dan ucapkan terima kasih ya sebab subscribe YouTube cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, untuk hari ini kita akan belajar dua tajuk. Okey, dua tajuk utama, okey, di bawah bumi juga. Kalau minggu lepas, kalau hari Isnin kita belajar bentuk muka bumi. Hari ini kita akan belajar tentang tanah dan kandungan tanah. Okey, apa dia pula tanah? Kalau dah sebut bumi, bentuk muka bumi mesti berkaitan dengan tanah sebab kita berada di atas bumi yang ada tanah. Ingat lagi tak bentuk muka bumi yang cikgu ajar hari Isnin hari tu? Ada lembah, ada gunung, ada bukit dan sebagainya. Lembah, bukit, gunung tu kandungan dia adalah tanah lah isi dia. Okey. Ingat kan? Jangan lupa pula. Okey, baik. Di permukaan bumi terdapat beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan. Mungkin ada di antara tanah-tanah ni kamu jumpa dan mungkin juga kamu tak pernah jumpa. Okay, cikgu tak ambil semua jenis tanah. Okey, tapi cikgu ambil 3 jenis tanah yang asas. Apa dia tu? Okey, kita tengok ya. Baik, kita akan tengok jenis-jenis tanah yang utama yang ada di muka bumi kita lah. Okay, di bentuk muka bumi kita ni jenis-jenis tanah utama. Okay, ada berapa cikgu sebut tadi dah kan? Okay, ada 3 jenis tanah. Itu dia 3 jenis tanah yang utama, okay, yang ada pada muka bumi kita, iaitu tanah kebun, tanah pasir dan tanah liat. Pernah dengar ke? Mungkin ada yang pernah dengar tanah kebun, tanah pasir dan tanah liat. Tanah pun liat cikgu. Ya, nama dia tanah liat. Macam mana? Okay, jangan risau. Cikgu akan terangkan satu persatu berkenaan dengan 3 jenis tanah ni. Kita tengok yang pertama iaitu tanah kebun. Okey, ciri-ciri pada tanah kebun, warna hitam sesuai untuk kebanyakan tanaman. Kandungan tanah kebun ada haiwan yang mati, tumbuhan yang reput, butir-butir pasir dan batu-batu kecil. Cikgu akan tunjuk nanti apa maksud kandungan tanah tu. Okey, tu contoh Okey, gambar mungkin tak berapa terang, tak apa, nanti ada lagi gambar yang terang. Okey, ingat ciri-ciri dia yang utama iaitu warna hitam. Okey, tanah kebun dia warna hitam dan sesuai untuk kebanyakan tanaman. Ya, tanah kebun merupakan tanah yang sangat subur. Pendek kata, tanam apa pun insya-Allah dengan izin Allah akan tumbuh. Tanam cili ke, tanam terung ke, tanam durian ke. Okey, dengan izin Allah insya-Allah akan tumbuhlah pokok-pokok tu sebab tanah kebun memang sangat-sangat sesuai, okey, untuk tanaman. Kalau kamu ingat bentuk muka bumi yang cikgu cakap di okey, sorry yang di lembah tadi, dekat situ kebanyakannya tanah kebun. Itu sebab orang boleh duduk di situ dan orang pula cikgu ni. Orang boleh menanam pelbagai jenis tanaman sebab tanah dia yang sangat sesuai. Okey, dan kandungan dia ada haiwan yang mati. Haiwan cikgu kita tengok nanti. Tumbuhan yang reput, butir-butir pasir dan batu-batu kecil. Okey, kenapa cikgu kata cikgu sebut haiwan? Ya, dekat tanah kebun, nampak tak? Itu contoh tu, gambar tu. Kalau kamu mungkin tak perasan ataupun kamu tengok, itu dia.
contoh tanah kebun. Ini memang gambar betul ya. Tu nampak tanah dia berwarna hitam. Dan bila cikgu sebut haiwan, nampak tak apa yang macam panjang-panjang tu? Siapa teka betul? Ya, betul. Itu adalah cacing. Jadi, cikgu terangkan dulu. Sebab tanah kebun ni subur sebab cacing itulah dia menggemburkan tanah tu. Dia bergerak kat dalam tanah tu. Cikgu ada cacing je ke? Kan ada tak yang lain? Okey. Dekat kawasan tanah kebun pula. Tanah kebun biasa ada haiwan kecil lah macam cacing, mungkin ada gonggok dan sebagainya. Dan biasa di tanah kebun juga ada ranting kayu, ada daun kering, ada batu-batu kecil dan sikit butir pasir. Jadi ini semualah yang menyebabkan tanah itu subur. Yang ini kita kena tengoklah. Okay, kalau senang nak cam tanah kebun ni bila dia warna hitam dan kita boleh nampak ada haiwan-haiwan kecil macam cacing tadi. Okay, dan ranting kayu dengan daun kering tu dah tentu ada lah sebab kita tanam pokok kat situ kan. Dan kalau kita korek bahagian dalam dia akan ada batu-batu kecil dan juga butir pasir. Okey. Nanti kita akan buat kaji sikit berkenaan dengan kandungan tanah kebun. Okey, seterusnya ciri-ciri tanah liat. Okey, tadi tanah kebun ni cikgu ambil tanah liat. Okey, tu gambar. Okey, apa ciri-ciri dia? Warna kelabu atau kemerahan sesuai untuk tanaman seperti pokok padi. Kandungan tanah liat ada butir-butir tanah yang sangat halus. Ciri dia warna kelabu, okey, ataupun grey ataupun warna merah-merah. Kalau kamu pernah dengar orang sebut tanah merah tu, itu adalah salah satu contoh bagi tanah liat. Tanah liat ni pun sesuai juga untuk tanaman, tetapi bukan semua ya. Macam ni dia bagi contoh pokok padi. Tanah liat ni sesuai untuk pokok padi. Okay, ada juga, cikgu tak tahulah sekarang masih ada atau tak. Ada juga diorang ambil tanah liat dekat kawasan sawah padi ni untuk dibuat bika ataupun untuk buat labu. Labu kalau dekat Perak tu ada satu tempat nama Sayong, diorang buat labu sayong menggunakan tanah liat. Kalau dulu-dulu dekat TV ada tunjuk cara-cara untuk buat labu ni, memang dia ambil daripada tanah liat. Okey, ingat ya ciri-ciri dia warna kelabu atau kemerahan dan sesuai untuk tanaman seperti padi. Ni contoh yang lebih dekat. Nampak? Dia duk pegang tu. Ada orang geli ke nak pegang tanah-tanah ni? Tak payah geli. Ni semua ciptaan Allah je, ciptaan Tuhan. Okey. Boleh basuh kot. Okey. Jadi itu adalah contoh tanah liat. Ada tak nampak beza dengan tanah kebun tadi? Ada kan? Sebab tanah kebun tadi dia warna hitam. Okey, dan tanah liat ni dia warna merah-merah dan ada juga yang warna kelabu. Okey, boleh nampak beza? Okey, baik. Baik, untuk yang terakhir, yang ketiga adalah tanah pasir. Okey, kita tengok ciri-ciri tanah pasir. Warna putih kekuningan sesuai untuk tanaman seperti pokok kaktus. Kandungan tanah pasir, batu-batu kecil, butir-butir pasir. Ni contoh ya, contoh tanaman yang sesuai seperti pokok kaktus. Kalau sebut pokok kaktus ni biasa dekat kawasan panas kan. Okey, warna putih kekuningan. Tapi kamu jangan tak tahu, kalau dekat Malaysia ni ada juga tanah pasir, tapi di kawasan mana? Kawasan pantai. Tapi orang tak tanam lah pokok kaktus. Sebab apa? Sebab dia berdekatan dengan pantai, air laut, memang tak sesuai dengan pokok kaktus. Okay. Tapi biasa kalau kawasan pantai tu orang tanam pokok apa? Kalau siapa perasan? Kebanyakan di pantai-pantai. Ya, ada tanam pokok kelapa kan, ataupun pokok ru. Mak dia tanah dia sesuai lah untuk ditanam pokok-pokok macam tu. Okay. Ciri-ciri dia warna putih kekuningan dan sesuai untuk tanaman seperti kaktus. Itu kalau dekat padang pasir lah. Okey, ini gambaran tanah pasir untuk lebih jelas. Okey, tanah pasir ni biasa memang boleh kita tengok dekat kawasan gurun ya, kawasan panas dan juga pantai. Kalau kat Malaysia ni kita tengok kat pantai lah sebab kita tak ada gurun. Kalau gurun ni, kamu tahu gurun yang selalu kita tengok kat TV ada gambar unta-unta tu? Tu kawasan gurun lah tu. Okey, kawasan tanah pasir. Okay, dan ada setengah pokok je sesuai ditanam menggunakan tanah pasir. Ni sebagai contoh. Cikgu rasa kamu pernah jumpa kalau pasir kat pantai tu memang selalu jumpa kan?
Betul betul betul, pandai pandai pandai. Okey, kita tengok pula tentang kandungan tanah. Maksud apa yang ada dekat tanah-tanah tadi, tanah kebun, tanah liat dan tanah pasir. Baik, kandungan tanah antara ketiga-tiga ni tak sama. Tanah kebun lain kandungan dia. Okey, tanah liat lain dan tanah pasir lain. Okey, cikgu ambil gambar yang menunjukkan lebih jelas sebab kita guna kaedah macam ni. Kita letakkan tanah-tanah tu dalam botol dan letak air supaya kita nak bezakan apa kandungan yang ada. Baik, dalam botol ni itulah dia lapisan tanah kebun. Bahagian paling atas tumbuhan reput. Yang tadilah yang cikgu kata daun kering, ranting-ranting kayu. Bila dah lama-lama dia akan reput. Kemudian ada juga haiwan reput. Cacing, gonggok. Tadi dia akan mati, jadi dia akan reput. Jadi dia akan berada di lapisan paling atas tu yang kita nampak tu. Kemudian bawah daripada tumbuhan reput dan haiwan reput tadi ada air. Tapi air dia tak banyak lah, dia lembap. Dia macam lemak-lemak, kita pegang kita rasa basah. Dan ada butir-butir pasir. Butir pasir yang kecil-kecil tu. Bukan tanah pasir, butir je. Butir-butir pasir. Dan di bawah sekali dia ada batu-batu kecil. Kecil je batu dia. Bukan batu yang besar-besar, kecil je. Cikgu rasa kalau kita buat uji kaji mungkin nampak kecil je. Jadi ini lapisan yang ada di tanah kebun. Paling atas ada tumbuhan dan haiwan reput. Kemudian ada air, dia lembap-lembap sikit. Ada butir-butir pasir dan ada batu-batu kecil. Okey, seterusnya untuk lapisan tanah liat. Tanah liat ada dua sahaja. Dekat bahagian atas dia ada air. Air pun bukan air banyak lah, dia lembap-lembap je. Dan di bawahnya ada butir tanah yang sangat halus. Maksudnya tanah tu butir-butir. Tahu butir tu maksudnya yang kecil-kecil tu. Okay, dia sangat halus. Kita tak nampak dengan mata kasar. Kita kena guna mikroskop ataupun guna kantar untuk tengok. Okay. Ini yang ada lapisan pada tanah liat. Dua ni je. Air iaitu kawasan yang lembap-lembap dan juga butir tanah yang sangat halus. Itu sebab dia sesuai untuk tanaman padi. Sebab butir tanah yang halus tu sesuai untuk tanaman padi. Dan air yang lembap tu kita dah belajar kan apa kegunaan air. Tapi tak adalah air banyak macam banjir tu. Contoh cikgu bagi sebab cikgu letak dalam botol nak bagi nampak. Okay, dia macam lembap-lembap gitu. Okay. Baik, seterusnya lapisan untuk tanah pasir. Okey, itu dia. Ada 3 air juga dekat atas. Ada butir-butir pasir dan ada batu-batu kecil. Kalau kamu tengok, itu dia butir-butir pasir dan juga batu kecil. Kita kalau nak uji, nak tengok, kita sama ada kita buat macam ni, guna tapisan ataupun kita guna mikroskop atau kantar untuk kita tengok. Kalau sekadar mata kasar, kita mungkin tak nampak. Kalau nak tengok betul-betul kena letak tanah pasir tu kat tangan, tengok cari mana butir pasir, mana batu kecil. Dan sama juga air tadi, bukanlah kata air yang banyak, tapi kalau di kawasan pantai tu memang air banyak lah. Okay? Kalau kamu pergi mandi laut, kalau kamu perasan, kalau kita dah masuk ke dalam laut, bahagian atas air, kalau dekat bahagian bawah kita rasa kaki kita macam pijak-pijak pasir. Lebih kurang macam ni lah. Okey, tapi memang berhati-hatilah sebab pasir-pasir ni lembut. Itu sebab kadang-kadang orang boleh lemas. Sebab apa? Sebab dia ingatkan pasir tu kuat macam tanah biasa. Tak, sangat bahaya. Okey, kamu boleh sambung tengok di muka surat 85. Bukan sambung lah, rujukan kamu. Okey. Buku teks sama yang macam cikgu terangkan tadi. Ada tanah kebun, tanah liat dan juga pasir. Okey, di permukaan bumi terdapat beberapa jenis tanah yang penting untuk kehidupan. Okey, nyatakan jenis-jenis tanah. Okey, kita dah tengok tadi, tanah kebun, tanah liat dan juga tanah pasir. Okey, muka surat 85. Okey, 85 sebagai rujukan kamu dekat buku teks. Okey. Jadi itu contohlah, sama contoh cikgu bagi tadi. Kalau nak lebih jelas, kamu kena pergi carilah kat mana ada tanah kebun, kat mana tanah liat. Jenuh pula nak pusing Malaysia kan? Kalau tanah pasir lagi lah, mana nak cari dekat Gombak ni tanah pasir. Okey, boleh sambung lagi tentang kandungan tanah di muka surat 86. Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. Halusnya tanah liat ini. Tu cikgu dia kata, tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Apakah kandungan yang terdapat dalam kebun dan dalam tanah kebun dan tanah pasir? Kita dah belajar tadi kan, cikgu dah buat penerangan kan. Tak apa. Jadi kalaulah kamu ada rezeki, okey, lepas
fasa pemulihan negeri kita nanti, kod kamu pergi ke pantai, boleh kamu ambil pasir tu, boleh cuba buat. Okay, cuba kaji, gunalah kantar pembesar ke dan sebagainya. Kod boleh tengok butir-butir halus tu. Okay. Kemudian tanah-tanah kebun mungkin kat belakang rumah kamu ada. Mana tahu? Kalau kamu berani lah nak pegang, lah nak geli apa? Cacing je pun. Okay. Baik, kemudian kalau tanah liat tu kena kawasan sawah lah cikgu rasa. Kawasan sawah padi insya-Allah ada rasanya. Okey, baik. Jadi untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita. Cikgu akan bagi link latihan. Macam biasa, kalau dah siap boleh snap lah. Okey. Kalau boleh cikgu minta kamu snap bahagian jawapan. Ada yang sebab bila kamu dah siap buat, ditulis itu ada 3 pilihan. Tunjuk jawapan, kamu snap yang itu. Bukan snap, kamu klik. Bila kamu klik, dia akan keluar jawapan yang kamu dah jawab. Baru snap dan hantar kat cikgu. Okey. Baik, sampai jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Jadi jaga diri kamu, jangan ke mana-mana. Okey, duduk saja di rumah dan kalau nak keluar pastikan kamu pakai mask ya. Okey. Okey, kamu ada masa untuk siapkan kerja-kerja cikgu untuk minggu ni ya. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri ya.